Baik, paparan utama Nasional 8 13 Mac 2015. Petro Saudi tolak kritikan mengenai 1MDB. Perjanjian penstrukturan air, rakyat Selangor tanggung rugi. Malaysia Myanmar perkukuh hubungan dua hala. Baik saudara, perinciannya bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin dan rakan penyampai Atika Muhammad Naim terus bersama Nasional 8. Assalamualaikum. Petro Saudi International PSI menolak segala tuduhan yang dilaporkan dalam talian mengenai salah laku usaha samanya dengan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menerusi satu kenyataan, PSI menegaskan serangan tidak adil dan palsu mengenai pelabur dan rakan kongsi dari Malaysia dilakukan semata-mata untuk merosakkan imej negara. Syarikat Perkhidmatan dan Cari Gali Minyak yang berpangkalan di Arab Saudi itu berkata laporan yang dikeluarkan itu berdasarkan beberapa dokumen dan email dalaman syarikat yang telah diubah daripada dokumen asal. Petro Saudi kini sedang mempertimbangkan pilihan undang-undang bagi menghentikan tuduhan itu. Usaha sama yang berakhir pada 2012 itu katanya telah mewujudkan situasi menang-menang bagi Malaysia dan Petro Saudi dan semua modal yang dilaburkan oleh 1MDB telah dikembalikan dengan keuntungan. Segala maklumat mengenai usaha sama berkenaan boleh didapati secara umum di dalam akaun 1MDB yang diaudit Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mahu Jabatan Audit Negara melakukan pengauditan menyeluruh terhadap tata cara perolehan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi mengelak berlakunya salah guna kuasa, ketirisan, penyelewengan dan rasuah. Ia susulan tangkapan beberapa pengawal dan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu operasi khas baru-baru ini. Audit berkenaan juga perlu meliputi ketiga-tiga cabang perkhidmatannya iaitu Tentera Darat, Laut dan Udara. Pengerusi PSC Datuk Nur Jazlan Muhammad dalam satu kenyataan berkata, pengauditan itu dapat memastikan imej pihak pertahanan negara sentiasa dihormati rakyat. Penahanan pegawai dan anggota TLDM akibat rasuah sebelum ini katanya adalah sesuatu yang mengejutkan. Berikutan kegiatan berkenaan sudah berlaku sejak beberapa tahun lamanya. Penangkapan itu juga membuktikan berlaku kelemahan dalam tata cara perolehan ATM dan pengauditan menyeluruh dan penambahbaikan boleh diambil bagi mencegah perkara berkenaan daripada berulang. PSC sebelum ini pernah memanggil Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berhubung pembelian helikopter Eurocopter tetapi banyak perkara tidak dapat didedahkan atas alasan ia membabitkan perkara sensitif dan rahsia kerana menyentuh soal keselamatan negara. Batal perjanjian, rakyat Selangor bakal berdepan kenaikan tarif air sebanyak 52% tahun ini. Itu yang dijelaskan bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim yang bimbang dengan perkembangan terkini perjanjian penstrukturan air yang dibatalkan Menteri Besar Azmin Ali kerana ia dibimbangi akan lebih menambah beban rakyat di negeri itu. Menurut Tan Sri Khalid dalam satu kenyataan, pembatalan perjanjian penstrukturan industri air dengan Putrajaya akan menyebabkan syarikat konsesi menaikkan tarif air sebanyak 52% seperti yang dibenarkan dalam perjanjian perswastaan. Ia sekaligus akan menutup peluang kerajaan negeri mengambil alih ekuiti 4 syarikat konsesi air sekaligus terpaksa membayar tunggakan kenaikan tarif air sebanyak RM2 bilion kepada syarikat-syarikat konsesi mengikut perjanjian perswastaan. Tanpa kawalan sepenuhnya terhadap industri air, Kerajaan Selangor juga katanya berkemungkinan besar tidak mampu meneruskan pemberian air percuma 20 meter padu air setiap bulan yang dilaksanakan sejak Jun 2008 kerana kekurangan dana. Isnin lalu Kerajaan Selangor membatalkan perjanjian penstrukturan air dengan Putrajaya. Dengan keputusan itu dikhawatiri bakal menjejaskan pembinaan loji rawatan air Langat 2 yang fasa pertamanya dijadual siap pada 2017 untuk menyediakan air terawat kepada pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Polis mengulangi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa sahaja yang cuba mencetuskan isu berbau hasutan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim berkata polis akan melakukan siasatan sebelum mengambil tindakan sewajarnya
termasuk membuat tuduhan di mahkamah terhadap mereka yang mempertikaikan perkara di bawah Seksyen 2 Akta Hasutan. Kalau kita nak bercakap, kita kena tahu limitation kita. Kalau kamu melangkaui limitation itu sebagai pegawai polis dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketenteraman di negara kita, kita akan mengambil tindakan yang tegas. Mana kata kita akan menjalankan siasatan dan merujukkan siasatan itu ke pejabat peguam negara. Beliau yang ditemui pemberita di Kota Kinabalu ditanya mengenai siasatan polis terhadap Doris Jones yang dikaitkan dengan Kumpulan Sabah Sarawak Keluar Malaysia SSKM. Waran tangkap sudah pun dikeluarkan terhadap Doris yang kini dipercayai berada di United Kingdom. Malaysia tidak mampu lagi menangguhkan pelaksanaan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST dalam usaha untuk mencapai sasaran negara maju menjelang 2020. Berdasarkan kedudukan ringgit yang lemah serta penurunan harga minyak mentah, pelaksanaannya menjadi lebih penting kerana kerajaan dijangka mengutip hasil sebanyak 23 bilion ringgit dalam tempoh 9 bulan pertama pelaksanaan GST. Menurut Dekan Fakulti Teknologi Perniagaan dan Perakaunan Profesor Dr. Susela Dewi, kadar GST sebanyak 6% antara yang terendah di dunia juga dijangka menyumbang 32 bilion ringgit hasil untuk setahun penuh pada 2016. Ini sekaligus dapat mengimbangi sebarang penurunan hasil daripada petroleum. GST juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi Malaysia kerana dapat mencapai ekonomi bawah tanah yang dianggar bernilai kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Kalau kita tidak menambah GDP dan mencapai hasrat kita untuk menjadi satu negara yang sudah develop ni, then rating agency mungkin akan turunkan rating negara ni. Jelasnya menangguhkan pelaksanaan GST hanya akan memberi manfaat kepada pihak yang tidak bertanggungjawab selain pengelak cukai. 74 kematian akibat demam denggi direkodkan di seluruh negara sepanjang Januari hingga Sabtu lepas berbanding 36 kematian bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Isham Abdullah berkata rekod itu menunjukkan peningkatan sebanyak 105.6%. Sejak 1 Mac hingga Ahad lepas, 12 kematian dilaporkan dengan 7 kes di Selangor, Perak 4 dan Pulau Pinang 1. Selain itu, 2,643 kes demam denggi dilaporkan dari 1 hingga 7 Mac 2015 berbanding 2,656 kes pada minggu sebelumnya. Jumlah kumulatif kes demam denggi dari Januari hingga 7 Mac juga meningkat sebanyak 26,609 kes berbanding 18,435 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Ia peningkatan 44.3%. Selangor mencatat jumlah terbesar lokaliti wabak yang masih aktif iaitu sebanyak 229 kawasan diikuti Perak 37, Sabah 3 dan Pulau Pinang 1 dan Pahang 1. Nyamuk Aedes punya angkara. Demam denggi, penyakit bahaya. Hapuskan Aedes, cegah denggi. Sikap positif mari kita amalkan. Menghapuskannya peranan kita. Tiada Aedes, tiada denggi. Malaysia dan Myanmar mencapai permuafakatan bagi mempertingkat kerjasama pelbagai bidang dan antara lain sumber manusia, pendidikan, pelancongan dan pembangunan keupayaan teknikal. Malaysia dan Myanmar juga setuju mempertingkat kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan selain antara penduduk kedua-dua negara.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Myanmar U Thein Sein siang tadi mengadakan perbincangan empat mata di Perdana Putra. Kedua-dua pemimpin kemudian menghadiri mesyuarat dedikasi bagi membincangkan perkembangan kerjasama dua hala sedia ada antara Malaysia dan Myanmar. Thein Sein yang menjawat jawatan Presiden Myanmar pada 2011 tiba semalam bagi lawatan negara sulungnya selama 2 hari ke negara ini atas undangan yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Myanmar merupakan rakan dagang ke-38 terbesar Malaysia di peringkat global dan ke-7 terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN. Tahun lepas, jumlah perdagangan antara kedua-dua negara mencecah 3.18 bilion ringgit. Sementara itu, Perdana Menteri setuju mempertimbang permintaan Presiden U Thein Sein bagi tambahan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Yangon dan Mandalay. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Perdana Menteri meminta MAS atau AirAsia supaya membuat kajian. Bagaimanapun terpulang kepada syarikat penerbangan terlibat untuk membuat keputusan. Ketika ini, hanya AirAsia mempunyai penerbangan ke Yangon. Dan Presiden U Thein Sein mencadangkan syarikat penerbangan dari Malaysia turut mengambil penumpang di Mandalay. Mesyuarat delegasi Malaysia dan Myanmar turut membincangkan cara-cara untuk meningkatkan perdagangan dua hala. Kerajaan Myanmar menawarkan Petronas untuk meneruskan penerokaan dalam lapangan minyak. Manakala mengenai pekerja, satu memorandum persefahaman akan ditandatangani dalam masa terdekat. Mengakhiri lawatan 2 hari ke Malaysia, Presiden U Thein Sein dan isteri Daw Hien Win petang tadi meluangkan masa bertemu rakyat Myanmar yang menetap di negara ini. Majlis perjumpaan berlangsung di Kedutaan Myanmar di Ibu Negara dan dihadiri lebih 50 orang rakyat Myanmar. Selepas setengah jam beramah mesra, Presiden U Thein Sein dan isteri serta anggota delegasi berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA untuk berlepas pulang ke Myanmar. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengetuai delegasi Malaysia pada persidangan ketiga United Nations World Conference on Risk Reduction di Sendai, Jepun bermula esok hingga 18 Mac. Dan pada persidangan itu, Malaysia akan berkongsi pandangan dan menimba pengalaman dengan lebih 20 pemimpin dunia berhubung mengurangi risiko bencana. Laporan Siti Hanam Hamdan. Penyertaan Malaysia pada persidangan itu sebagai penzahiran komitmen tinggi negara terhadap usaha-usaha pengurangan risiko bencana di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Apa yang akan disampaikan, saya rasalah itu untuk yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyatakan pengalaman kita, dasar-dasar kita dan juga dalam mengambil kira dalam risk reduction ni mengambil kira juga pembangunan mapan kan, sustainable development untuk ekonomi, pembangunan, kata pembasmian kemiskinan dan sebagainya. So this is important. Dan selain itu saya rasa is more mencari kaedah ataupun metodologi di mana kerjasama antarabangsa lah, ya, berdasarkan pengalaman, good best practices dan sebagainya dalam menangani ataupun mitigation of risk reduction dan sebagainya. Tan Sri Muhyiddin akan berada di Jepun untuk lawatan kerja 3 hari ke Tokyo dan Sendai. Beliau akan diiringi isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Beliau dijangka tiba malam ini. Kehadiran Tan Sri Muhyiddin akan mengukuhkan lagi hubungan di antara Malaysia dan Jepun, khasnya di peringkat tertinggi kerajaan. Dan penglibatan Malaysia pada persidangan itu mencerminkan komitmen negara terhadap pelaksanaan resolusi antarabangsa, terutamanya usaha-usaha dalam rangka kerja Hyogo. Meskipun lawatan Tan Sri Muhyiddin ke negara ini bagi menghadiri persidangan yang dianjurkan PBB, namun impak lawatan ini nanti terhadap hubungan dua hala Malaysia-Jepun adalah positif. Ia dicerminkan menerusi kesungguhan negara Jepun mengadakan beberapa mesyuarat dua hala dengan Malaysia di luar persidangan sekaligus mengukuhkan hubungan kerjasama kedua-dua negara. Tan Sri Muhyiddin dijadual mengadakan mesyuarat dua hala dengan Menteri Tanah, Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan Jepun, Akihiro Ota dan Menteri Pendidikan, Budaya, Sukan, Sains dan Teknologi Jepun, Hakubun Shimomura.
Tan Sri Muhyiddin juga dijadual menyaksikan majlis menandatangani memorandum kerjasama di dalam bidang pendidikan antara Malaysia dan Jepun dan menghadiri majlis makan malam bersama komuniti Malaysia di Jepun. Dari Tokyo, Siti Hanum Hamdan bersama juru kamera Idris Muhammad Nasir melaporkan untuk RTM. Baik saudara, gegaran dan kehangatan pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 2015 mula dirasai oleh pelancong dan penduduk Langkawi dengan ketiban pesawat-pesawat daripada tempatan dan luar negara. Ruang udara lapangan terbang antarabangsa Langkawi hari ini juga mula sibuk dengan persiapan dan latihan daripada pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Latihan aero angkasa yang bermula seawal pukul 8 pagi tadi telah memberi gambaran bahawa 5 kali ini menyajikan pertunjukan yang lebih luar biasa berbanding sebelum ini. 5 buah pesawat Sukhoi 30 MKM, sebuah pesawat A400M, 2 buah pesawat FA-18D Hornet, 5 buah pesawat Hawk 108-208 dan 5 buah Aermacchi MB-339CM serta 2 buah Eurocopter EC-725 digunakan dalam latihan tersebut. Petugas media Hamzah Osman berkata latihan yang diadakan oleh TUDM memang menarik perhatian orang awam untuk menyaksikan dan membuatkan ramai yang teruja bagi menanti kedatangan 5.15 pada 17 hingga 21 Mac ini. Walaupun latihan tapi dah ramai teruja untuk menyaksikan, apatah lagi apabila 5 bermula pada hari Selasa ini. Dan memang ini satu peluang untuk kita lihat pertunjukan udara. Selain pada itu mungkin kita juga dapat melihat pameran-pameran aero angkasa di MIEC, Dewan Pusat Pameran Antarabangsa Masuri. Latihan pesawat TUDM sempena 5.15 itu diadakan di ruang udara lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Pesawat daripada Singapura dan Indonesia telah tiba di Langkawi pagi ini bagi menyertai pertunjukan 5.15 pada Selasa depan. Jenazah pelajar Universiti Sains Malaysia USM Muhammad Izamir Nabihan Abdul Majid yang maut selepas terlibat dalam satu kemalangan di Aceh, Indonesia Rabu lalu selamat dikebumikan di Nara Perkuburan Islam Masjid Al-Jamiul Badawi, Kepala Batas Pulau Pinang. Terdahulu jenazah Muhammad Izamir Nabihan tiba di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang kira-kira jam 10.15 pagi. Terus sama menanti ketibaan jenazah ialah Naib Chancellor USM Profesor Datuk Dr. Omar Osman dan keluarga Allahyarham Muhammad Izamir. Jenazah dibawa ke rumah ibu saudaranya di Taman Abdullah Fahim di Kepala Batas sebelum dikebumikan di tanah Perkuburan Islam Masjid Al-Jamiul Badawi, Kepala Batas selepas solat Jumaat. Allahyarham Muhammad Izamir merupakan penuntut tahun akhir kejuruteraan bahan dan sumber mineral, disifatkan sebagai pelajar yang aktif dan banyak terlibat dengan aktiviti kampus serta disenangi rakan dan pensyarah. Pihak USM akan menimbangkan penganugerahan ijazah anumerta kepada arwah. 70% of dia punya kelayakan. Kita akan pertimbangkan untuk ijazah dipanggil ijazah anumerta. Tapi nanti kita akan bawa ke Senat lah. Nanti kemudian lah. Jadi USM akan pertimbang lah. Dia selalunya 70% dia kena complete. Saya ingat dia dah masuk second semester kan? Second semester kan? Final semester. Sepatutnya theoretically dia sepatutnya sudah habis lah. Tapi ini Senate Universiti akan pertimbangkan nanti. Dan kita akan ambil ni case by case lah. Bukan apa itu sebagai satu penghormatan lah kepada dan kita akan pertimbangkan nanti insyaAllah kemungkinan untuk memberikan satu pengiktirafan melalui ijazah anumerta. Allahyarham Muhammad Izamir meninggal dunia ketika menerima rawatan di Pusat Kesihatan Masyarakat Gompang, Aceh setelah bas yang membawa 24 anggota rombongan akademik USM itu terbabas. Polis Johor pula berjaya menahan 3 individu yang menyamar sebagai pegawai kastam di sekitar Johor Bahru Selasa lalu. Suspek berumur 22 hingga 28 tahun ditahan ketika rondaan cegah jenayah di Taman Johor Jaya, Johor Bahru.
Pemeriksaan mendapati salah seorang daripadanya memiliki kad kuasa Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF. Sindiket disyaki aktif melakukan samun dan pemerasan dengan menyamar sebagai pihak berkuasa sejak 2 tahun lalu. Polis turut merampas 4 pas kastam palsu, 3 jaket penguatkuasa, topi, 2 pasport Filipina, 8 kartun rokok dan wang tunai sebanyak RM1,400. Jadi mereka pakai ada kad kuasa, ada vest, menyamar sebagai pegawai kastam, membuat pemerasan, rompakan dan dicekup. Kita percaya mereka mempunyai rakan-rakan lagi. Semua rakan-rakan ini akan dicari sampai dapat. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru. Kesemua suspek tidak mempunyai rekod jenayah dan ditahan reman sehingga 14 Mac ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun denda atau kedua-duanya. Datuk Mokhtar berkata dengan tertumpasnya sindiket tersebut, polis berjaya menyelesaikan 7 kes samun dan pemerasan yang menyamar sebagai pegawai kastam di sekitar Johor Bahru. Lokasi persembunyian pendatang asing tanpa izin parti terus digempur. Di Kedah, 39 parti warga Myanmar dan Bangladesh ditahan dalam operasi sekitar Kota Star dan Kubang Pasu awal pagi tadi. Pihak imigresen membongkar taktik parti yang menyewa rumah di luar kawasan tempat mereka bekerja bagi mengelak dicekup pihak berkuasa. Dalam operasi bermula 1.30 minit pagi, 20 lelaki dan 7 wanita Myanmar serta 7 lelaki Bangladesh berumur antara 17 hingga 40 tahun didapati tidak mempunyai dokumen perjalanan. Turut ditahan 7 kanak-kanak warga Myanmar berumur 6 bulan hingga 10 tahun. Kesemua yang ditahan di bawah lokap imigresen Alustar sebelum dihantar ke depoh Belantil di Sik. Seorang peguam hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas tuduhan bersubahat dengan cuti haram atau ahlong menjalankan perniagaan pinjaman wang tanpa lesen. Sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang RM250,000 dan tidak lebih RM1 juta atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh Ong Weng Hoi, 50 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu kira-kira pukul 11 pagi pada 2 Jun 2010 di nombor 34 Jalan Ciku, Bukit Mertajam. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Pertuduhan dibacakan di hadapan pendaftar Mahkamah Ahmad Faiz Madzin. Di mahkamah sama, ahli perniagaan Loh Kang Heng, 47 tahun juga didakwa atas kesalahan sama menjalankan kegiatan cuti haram. Dia turut mengaku tidak bersalah. Kedua-dua tertuduh benar diikat jamin. Sebutan semula kes 21 April ini. Hasrat seorang guru menghadiri kuliah agama tidak kesampaian apabila terbunuh dalam kemalangan di Jalan Istana Kota Lama, Kota Baru pagi tadi. Cikgu Mat Yasin Abdul Rahman, 54 tahun, maut di tempat kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh belakang pacuan 4 roda. Ketua Polis Daerah Kota Baru ACP Rohaimi Mat Isa ketika dihubungi RTM berkata dalam kejadian pukul 9 pagi itu, mangsa dari arah Istana Kota Lama menuju ke Bandar Kota Baru merempuh pacuan 4 roda yang dipercayai sedang mengundurkan kenderaan. Rempuhan itu menyebabkan Cikgu Mat Yasin yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Kok Pasir Tumpat terjatuh dari motosikal dan cedera parah di kepala. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat. Di Kedah, seorang pemandu lori melecur hampir 30% selepas lori yang dipandunya terbabas dan terbakar. Kejadian berlaku di kilometer 86.3 Lebuh Raya Utara Selatan tengah hari tadi. Mangsa Iswandi Azmi, 33 tahun, dalam perjalanan dari Sungai Petani menghala ke Gurun sebelum lori trailer berkenaan dipercayai terbabas dan melanggar penghadang jalan. Lori membawa gula mentah itu kemudiannya terhumban ke dalam parit sedalam 5 meter dan terbakar. Mangsa yang tersepit berjaya ditarik keluar anggota bomber dan penyelamat sebelum api merebak. Mangsa dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk rawatan lanjut. Ibu bapa perlu yakin dengan sistem pendidikan negara kerana kerajaan sentiasa menambah baik sistem tersebut bagi menghasilkan pelajar yang berdaya saing.
Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata mereka juga perlu sedar bahawa sebarang penambahbaikan sistem pendidikan memerlukan tempoh beberapa tahun sebelum ia membuahkan hasil yang dimahukan. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata kerajaan sememangnya memberi penekanan kepada pendidikan negara dan ia terbukti dengan peruntukan sebanyak 21% daripada bajet negara setanding malah lebih daripada negara maju. Tan Sri Muhyiddin menyatakan demikian ketika merasmikan Karnival Warna-Warni Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Sebab itu untuk menganjak ini kita kaji. Kajiannya telah pun dibuat dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu adalah dokumen yang saya anggap cukup penting supaya dalam tempoh tinggal berbaki 12 tahun maka sistem kita ini bukan saja bertambah baik tapi outcome pelajarnya juga meningkat dengan secara yang agak berperingkat-peringkat supaya dia dikatakan menjadi sistem pendidikan yang berkualiti. Pada majlis sama, Tan Sri Muhyiddin turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM500,000 kepada sekolah berkenaan bagi pembinaan dewan terbuka untuk kegunaan pelajarnya. Pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan menjejaskan permintaan bagi produk insurans. Ketua Pegawai Pemasaran Prudential Assurance Malaysia Berhad PAMB Tan Kau Hau yakin rakyat Malaysia akan terus mendapatkan perlindungan insurans berikutan peningkatan kesedaran mengenai kepentingannya. We believe that the understanding that a life insurance policy such as a medical policy, which is so essential, it will be still more viable for them to be paying the premiums rather than to have to pay the full amount. Menurut Tan, produk insurans yang dikeluarkan PAMB diterima baik pasaran di Malaysia. PAMB kini menguasai 20% pasaran bagi produk insurans di negara ini. Beliau menyatakannya ketika sesi sidang media pelancaran Pro Value Med, pelan insurans perubatan terkini yang ditawarkan PAMB. Salah satu ciri utama Pro Value adalah MedSaver, di mana pelanggan boleh menikmati penjimatan premium dan digunakan untuk menaik taraf perlindungan mereka atau sebagai dana persaraan. Prospek bagi sektor bioteknologi akan terus kukuh tahun ini dan dijangka mengekalkan pertumbuhan 10% meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Nilai pasaran tahunan bagi sektor penjagaan kesihatan dan farmaseutika Malaysia ketika ini masing-masing bernilai RM11.9 bilion dan RM7 bilion. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah berkata, kedua-dua sektor ini menyumbang lebih 35% kepada keseluruhan sektor bioteknologi yang dianggap bernilai lebih RM18 bilion setahun. Justru bagi terus menggalakkan industri ini, MOSTI melaksanakan inisiatif pengkomersialan bagi melahirkan lebih ramai usahawan berinovasi dan membangunkan produk baru. Orang ramai ada satu produk herba atau produk yang bukan herba yang ingin dibuat dalam bentuk pengomersialan untuk dikomersialkan dalam bentuk branding yang baik, dalam bentuk pemukusan yang baik. Mereka boleh datang ke TPM Biotech dan Kementerian Biotech akan buat apa yang mereka nak lah, termasuk mereka bentuk mengeluarkan produk. Datuk Dr. Abu Bakar berkata demikian selepas majlis pelancaran produk tempatan Herb Garden di bawah pembangunan TPM Biotech Sdn Bhd. Daya Healthcare dilantik sebagai pengedar tunggal bagi produk itu dan menerima jaminan kontrak sebanyak 2.6 juta untuk rangkaian produk Herbs Garden terpilih.
Terima kasih Atika. Perkembangan Lumba Basikal Letu di Langkawi 2015. Kemuncak jelajah kian menghampiri ketika saingan edisi ke-20 hanya berbaki 2 hari sahaja lagi. Caleb Ewan semakin hampir untuk meraih gelaran juara keseluruhan apabila terus mengekalkan jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan selepas muncul juara peringkat ke-6 dari Maran ke Karak petang tadi. Laluan terpendek 96.6 km Maran Karak merupakan laluan terbaik pelumba berehat seketika dari pendakian dan pemulihan tenaga menjelang cabaran sebenar Shah Alam Bukit Fraser pada peringkat ke-7 esok. Bermula tepat jam 3 petang, tumpuan terarah kepada 2 pelumba iaitu pendahulu keseluruhan Caleb Ewan dan juara 3 peringkat musim ini Andrea Guardini. Namun di hadapan pelumba Astana dan Orica Green Edge saling bertukar kedudukan memimpin perlumbaan dengan kelajuan purata sekitar 45 km sejam. Jarak di antara kelompok pendahulu dan peloton kian berkurangan kepada kurang seminit apabila perlumbaan berbaki 10 km menuju garisan penamat. Seperti diduga, rakan-rakan sepasukan Caleb Ewan mula memasang strategi untuk membawa pendahulu keseluruhan itu ke garisan penamat. 2 km terakhir pertarungan sengit melibatkan Astana dan Orica Green Edge nyata menebarkan tak kala pakar pecah negara Anwar Manan turut sama bersaing untuk memburu podium. 500 meter terakhir, 2 pelumba pasukan Orica Green Edge membuka ruang kepada Caleb Ewan untuk memecut sekaligus muncul juara peringkat ke-6 dengan catatan masa 2 jam 14 minit 19 saat. Jacob Maresco kedua, manakala Christopher Sutton dari pasukan Sky ketiga. Caleb Ewan kini berkelebihan 27 saat di depan Nathaniel Berhani dari pasukan MTN Kubeka selaku pendahulu keseluruhan. Esok semua pelumba akan berkayuh dari Bandaraya Shah Alam menuju Bukit Fraser dengan jarak perlumbaan 180.8 km melibatkan 2 zon pendakian KOM 1 dan KOM 2 serta 3 zon pecutan. Bergaya Caleb Ewan mengungguli. Sementara itu, jersey kuning pendahulu keseluruhan masih kekal milik pelumba Orica Green Edge Caleb Ewan dengan kelebihan 27 saat di hadapan pencabar terdekat Nathaniel Berhani dari pasukan MTN Kubeka. Ewan turut mengekalkan jersey biru Raja Pecut untuk hari ke-6 berturut-turut. Jersey merah masih kekal milik Caleb Raynon dari pasukan United Healthcare dengan 37 mata akibat tiada pendakian hari ini. Sementara jersey putih tajaan KBS pelumba terbaik Asia turut kekal di sarung pelumba MSS Zhang Wenlong. Terbaik Asia. Peringkat ke-6 Maran ke Karak ada drama dicetuskan pelumba pasukan Southeast Alessandro Petacci. Pelumba Itali itu dikatakan menumbuk pelumba negara yang mewakili TSG Harif Saleh ketika 2 km menuju penamat. Pelumba pasukan TSG Harif Saleh mendakwa telah ditumbuk oleh pelumba pasukan Southeast Alessandro Petacci. Malah Harif turut melihat insiden tersebut terjadi kepada rakan sepasukannya Anwar Manan. Harif bercadang mahu membuat bantahan kepada pihak komisar. Memang saya rasa tak puas hati sikit pasal ada pelumba daripada Southeast. Dia tumbuk saya dari belakang. Sebanyak 3 kali. Alexander Petacci. Dia memang kuat, dia tumbuk saya. Dia memang tumbuk dari belakang, memang dia bagi tu kat saya. Bagi pelumba veteran Itali itu, Alessandro Petacci, beliau menafikan insiden berkenaan. I touched 2 times because he's crazy. Why you say that? He like crash, I think. You like something? I think he like crash. Because for staying the wheel, maybe Kike Guardini, I don't remember, like this. This is not normal. It's so dangerous for other guy. Beralih ke bola sepak Liga Perdana 2015. Pasukan KLSPA Putrajaya semakin tertekan apabila mengalami kekalahan keempat daripada 5 perlawanan. Perlawanan kelima Liga ini menyaksikan DRB Highcom membenam KLSPA 4-0. Berlangsung di Stadium MBPJ, aksi hambar dipamerkan kedua-dua pasukan di babak pertama perlawanan sehingga tiada gol berjaya dihasilkan. Namun 3 minit sebelum whistle rehat dibunyikan, DRB Highcom memecah kebuntuan menerusi jaringan Muhammad Fakrullah meletakkan mereka di depan 1-0.
Bersambung babak kedua, anak-anak buah Muhammad Shah Alias cuba untuk menyamakan kedudukan. Namun pertahanan mantap DRB Haikom berjaya mengekang serangan KLSPA. Lebih derita buat KLSPA apabila Ivan Babic menerobos gawang gol mereka pada minit 62 menjadikan DRB mendahului 2 gol di depan. Pada minit ke-66, pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti buat DRB setelah Rafizan Razali menjatuhkan Fakrul Aiman di dalam kotak penalti. Ivan Babic sekali lagi mudah menewaskan menjaga gol Muhammad Nur Aizat menerusi sepakan penalti. Tidak cukup dengan itu, anak-anak buah Chong Yifat pulang dengan keputusan 4-0. Kali ini sepakan percuma cantik menerusi pemain gantian Hasrul Abu Bakar 7 minit sebelum whistle penamat dibunyikan. Taman perlawanan KLSPA 0, DRB Haikom 4. Dalam satu lagi perlawanan petang tadi, skuad ibu kota Kuala Lumpur terus dirundum malang. Selepas tewas 3 perlawanan sebelum ini, The Hawks tumbang di tangan UiTM FC 1-0 di Shah Alam. Perlawanan bermula seimbang dengan aksi kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Beberapa siri serangan menarik dilakukan, namun penyudahnya hambar. Bagaimanapun 5 minit sebelum tamat babak pertama, Said Arif Said Muhammad Uzir memecah kebuntuan apabila berjaya menggegarkan lawang pelawat untuk meletakkan UiTM di hadapan. 1-0 bersambung di babak kedua dengan Kuala Lumpur meneruskan asakan memburu gol penyamaan. Walaupun beberapa serangan The Hawks berjaya melepasi kubu pertahanan UiTM FC, namun Muhammad Azam Jais kental bertahan di gawang The Lions. Beraksi dengan 4 pemain import, Kuala Lumpur masih gagal mencari gol penyamaan. Kelemahan yang diakui sendiri pengendalinya Ricardo Manuel setelah tamat perlawanan dengan keputusan 1-0. You see, we receive one goal. Cannot receive this goal. And after we have chance to score, score. Then football, they said, you don't score, you receive, you lose. But today we don't play good, we play bad. Walaupun menang, jurulatih UiTM pula masih belum berpuas hati dengan persembahan yang diberikan anak-anak buahnya. Masih banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian segera untuk terus memberi saingan dalam perlawanan seterusnya. Pada prestasi pemain saya memang tak main seperti biasa lah. Tapi oleh kerana kita dapat menjaringkan 1 gol, bagi saya 3 mata ini penting lah untuk membaiki lagi kedudukan kita dalam liga lah. Saudara, dunia pengulasan sukan kehilangan sebutir lagi permata berharga. Penerbit dan pengulas sukan RTM Haji Ahmad Alimi Wan Mahmud kembali ke rahmatullah malam tadi akibat serangan jantung. Berusia 54 tahun, Allahyarham memulakan khidmat di Radio Televisyen Malaysia RTM bermula pada tahun 1982 di Kelantan sebelum berpindah ke Kuala Lumpur dengan jawatan terakhir sebagai penerbit rancangan di rancangan Sukan TV. Turut terkesan dengan pemergian Allahyarham, rakan-rakan yang sama-sama berjuang dalam dunia penyiaran. Haji Ahmad Alimi Wan Mahmud ini merupakan sahabat saya dari dulu. Mulanya saya dalam tahun 1982 sama-sama menjawat jawatan pembantu siaran. Sampailah ke akhir hayatnya saya tak berpisah. Dialah satu-satunya sahabat yang saya rasa tak ada tolok bandingnya setakat ini. Beliau arwah ini adalah merupakan sahabat saya, rakan serumah dan juga rakan sekerja yang memasuki RTM sama-sama pada tahun 82. Saya merasakan pemanggilan beliau yang mengejut ini merupakan satu kerugian lah bagi RTM khususnya dan kesedihan bagi buat keluarganya. Dalam arena sukan tanah air, Allahyarham berpengalaman luas. Kemahiran Allahyarham bukan sahaja merangkumi penerbitan televisyen, malahan menerbitkan pelbagai rancangan sukan di radio selain berpengalaman luas dalam pengulasan acara sukan dalam mahupun luar negara. Jadi beliau adalah salah seorang yang orang kata benar-benar mahir dalam bidang dia dan benar-benar mengambil tahu. Dan juga telah banyak membantu dunia sukan negara ni dalam memberikan pandangan-pandangan bagaimana untuk memberikan impak positif kepada dunia sukan tanah air. Dia seorang yang saya kira yang boleh kita kata tidak ada masalah lah.
dan dari segi pergaulan, dari segi percakapan, dari segi kerja dan sebagainya memang tak ada masalah pada saya. Sebab apa, kadang-kadang bila kita masa mula-mula dia datang Kuala Lumpur dulu pun dia masa jenis tak menolak kerja lah. Seorang yang kita kata committed lah dalam kerja. Minatnya pada sukan pada saya cukup mendalam. Kerana apabila dia minat satu bidang tu, dia akan cuba mendalami. Malah kalau tak silap saya, dia antara panel pengadil dalam sepak takraw dan juga acara tinju. Dan hari ini kita kehilanganlah sebenarnya antara tokoh pengulas sukan daripada zaman radio sehinggalah sekarang ni dia membantu di unit sukan TV. Kita masih lagi ingat, seluruh rakyat Malaysia pasti ingat support Biki menang pingat emas. Ulasan yang penuh beremosi, ulasan yang telah membangkitkan kita semua rakyat Malaysia, itu akan jadi kenangan. Jadi saya hilang seorang lagi guru, selepas itu hilang Datuk Sebelah Wang ataupun pemergian Datuk Sebelah Wang. Kali ini insyaAllah moga arwah tenang di sana. Sementara dalam bidang badan bukan kerajaan NGO, Allahyarham turut terlibat dalam membangunkan dunia kewartawanan sukan Malaysia dan pernah menjawat jawatan ESCO Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM dari tahun 2006 hingga 2010. Jenazah dikebumikan di Raudatus Sakinah, Taman Batu Muda, Gombak sebelum solat Jumaat. Kita ke perkembangan lain. Selepas pelancaran globalnya di New York, Amerika Syarikat bulan lalu, kasut keluaran terbaru Puma Ignite kini boleh didapati di seluruh negara. Kasut larian istimewa yang menampilkan teknologi foam inovatif yang menjadikannya lebih responsif. Puma Ignite adalah hasil program penyelidikan dan pembangunan selama 9 tahun. Merasai laruan seperti lelaki terpantas di dunia, Usain Bolt, selesa, tahan lama dan ketenangan adalah 3 kunci utama Puma Ignite. Ia adalah kasut yang paling ideal untuk aktiviti larian. Foam is a new technology in running. The foam here, we call it the Ignite foam. When runners run, they use energy. So the shoe is actually, the main unique selling point of the shoe is energy return. When you run, it gives you back energy for you to run longer. Majlis pelancaran Puma Ignite disertai pemain-pemain kebangsaan seperti Khairul Fahmi Cimad, Azamuddin Akil dan Khairul Azahan Khalid. Turut hadir sama selaku sahabat Puma, pelakon remaja Ahmad Esrin Loy. Untuk laporan cuaca esok, kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawai Hafizal Hakim. Silakan Hafizal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan angin di rantau negara kita pada ketika ini secara amnya bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan angin terutamanya di Laut Cina Selatan mencapai 40 km sejam dan ketinggian ombak mencapai 3.5 meter. Sehubungan itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia sebelum ini, iaitu bagi kawasan perairan Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan dan juga Reef South masih lagi berkuat kuasa dan dijangkakan akan berakhir pada hari ini, iaitu hari Jumaat 13 Mac 2015, dan keadaan ini adalah berbahaya bagi bot-bot kecil sukan dan rekreasi laut. Seterusnya kita lihat pula paparan imej satelit. Pada ketika ini kelihatan keadaan yang agak berawan terutamanya di kawasan pantai barat Semenanjung, begitu juga di kawasan barat negeri Sarawak, dan keadaan ini dijangkakan membawa keadaan cuaca yang mendung juga hujan sekejap-sekejap bagi kawasan-kawasan tersebut. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Baik saudara, kumpulan peguam G100 mendesak Majlis Peguam membuat satu kenyataan balas terhadap kenyataan Nurul Izzah Anwar yang mendakwa wujud konspirasi politik dalam kes liwat membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat baru-baru ini.
Perkara itu antara 12 usul yang akan dibentangkan pada Mesyuarat Agung Majlis Peguam esok. Pada sidang media khas di Ibu Negara, Ahli Majlis Peguam Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, Majlis Peguam perlu membuat satu kenyataan balas dengan segera bagi menjaga nama baik Badan Kehakiman Negara. For us to tell MPs what to say and what not to say, that's their... I mean, they can say whatever they want to say within the law, but if they make damaging statements against the court, the Bar Council should respond. So we are telling the Bar Council, please respond. Up to now, they have not responded. They have not said anything. If the Bar Council doesn't do anything, then who do you expect to say about when people say damaging things against the federal court? Bagi seorang lagi ahli Majlis Peguam, Datuk Muhammad Nur Amin, tuduhan Nurul Izzah itu jelas menghina mahkamah dan mempertikai kredibiliti hakim dalam membuat keputusan. The law doesn't prevent you from discussing the verdict. Even if you disagree with the verdict, that's fine. But you can't go on saying that the courts are corrupt, the judges are have got other intentions in doing this. This undermines the credibility of the courts, and it undermines the credibility of the entire judicial system. That's why we, as a people, not just the lawyers, but we as a people, as society, should put our foot down and say no to this. There is a clear line between disagreeing with a judgment and making contemptuous remarks against the courts. Walaupun GST akan dilaksanakan kurang 3 minggu lagi, namun ia tidak menjejaskan bilangan pengunjung ke PWTC untuk hari pertama Mata 2015 yang bermula hari ini hingga Ahad. Dan antara gerai pameran yang menjadi tumpuan milik Tourism Malaysia yang terletak di Dewan 4. Mula dibuka pukul 9 pagi tadi, pengunjung bertali arus memasuki 4 dewan yang digunakan untuk Mata Fair kali ini. Terdapat 400 gerai pameran yang dibuka khusus untuk pelancongan domestik daripada 1,124 gerai keseluruhannya. 70 darinya adalah milik Tourism Malaysia. Mata 2015 juga menyaksikan semakin ramai pempamer dan pemain industri yang menyertai pameran pelancongan terulung di Malaysia. Seperti tahun sebelumnya, ia menjadi acara duit tahunan yang dikenali seluruh dunia, terutama Asia Pasifik, dan menjadi platform terbaik dalam mempromosikan pelancongan dan pertukaran perniagaan secara langsung oleh pemain industri. Orang ramai bukan sahaja berpeluang untuk meneliti pakej terbaik di setiap gerai pameran pelancongan domestik, malah destinasi pelancongan antarabangsa. Pakej menarik yang disediakan merangkumi destinasi seluruh dunia. Menurut Presiden Mata, Hamzah Rahmat, pameran yang sudah pun masuk tahun ke-20 ini akan terus berkembang dari segi pertambahan pengunjung, pempamer dan sokongan pemain industri dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara. Dibuka selama 3 hari bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam. Pengunjung dikenakan bayaran RM4. Baik, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 13 Mac. PES 510 diteruskan selepas ini bersama dengan Liana Zulkifli. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.